Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wan Asma Wan Teh yang merupakan pensyarah bagi subjek HKT 104 Teori Sastra Kritikan dan Budaya. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu dengan merujuk kepada kritikan feminis, bagaimana citra wanita di bawah penguasaan patriarki dihadirkan dalam novel Gadis Pantai 2003 karya Ramandia Anantatur. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama iaitu Encik Daini binti Encik Adnan. Yang kedua Farida Aida binti Ahmad Nizar. Yang ketiga Intan Liana binti Abdul Latif. Yang keempat saya sendiri Intan Nadia Najiha binti Abu Zaki serta Elvista Impading anak Leman. Sebelum saya dan ahli kumpulan saya membentangkan lebih lanjut mengenai tajuk pembentangan kami pada hari ini, saya akan memperkenalkan serba sedikit biodata penulis. Penulis, nama beliau ialah Pramoedya Anantatur dan lebih akrab dipanggil Pram. Beliau dilahirkan di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari tahun 1925 dan beliau merupakan novelis pada tahun 1940. Melalui pembacaan saya, telah banyak hasil karya yang telah dihasilkan. Salah satunya ialah Gadis Pantai dan Bumi Manusia. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan sedikit mengenai kritikan feminis. Feminis ialah pendekatan kritik feminis sesungguhnya berasal dari gerakan feminis di dunia barat yang berakar pada perjuangan untuk persamaan hak bagi perempuan ataupun wanita. Feminis muncul daripada ketidakpuasan terhadap ketidakadilan gender kerana hak dan peluang besar hanya diberikan kepada lelaki. Dan kritik feminis ialah satu kritikan bagi menentang gagasan dan pandangan tradisional dan mampan kaum lelaki terhadap sifat dasar perempuan dan bagaimana kaum perempuan merasa, berfikir dan bertindak. Menurut pendapat saya, kritik feminis ini akan hadir dalam sesebuah karya yang menceritakan mengenai wanita. Ia berbeza tanggapan iaitu sesuatu karya yang telah dihasilkan oleh wanita itu sendiri menceritakan mengenai wanita, dan manakala sesuatu karya yang dihasilkan oleh lelaki tapi menceritakan mengenai wanita, ia sesuatu perkara yang berbeza kerana penulis tersebut tidak memahami apa sebenarnya wanita, apa sebenarnya perasaan yang dirasai wanita, apa sebenarnya wanita itu boleh lakukan. Mereka tidak memahami iaitu sisi misteri ataupun rahsia yang ada pada wanita. Kritikan feminis sering juga dikaitkan dengan istilah stereotip gender yang membawa kepada konotasi negatif iaitu mewujudkan rasa prejudis terhadap gender yang dianggap sebagai lemah. Seperti yang diketahui umum, stereotip ialah satu garis panduan yang dibina oleh masyarakat bagi membezakan ciri-ciri antara lelaki dan wanita. Menurut pandangan masyarakat, ciri-ciri lelaki itu dapat dicirikan melalui iaitu seorang yang berani, inovasi, disiplin, berani mengambil sesuatu tindakan. Manakala wanita menurut stereotip masyarakat, ia dianggap lemah, dianggap penakut, hanya bergantung kepada lelaki sahaja. Dengan ini, kita akan melihat bagaimana penulis itu sendiri
hadirkan kritik feminis dalam novel. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan sedikit apa itu patriarki. Dalam bahasa Latin, patriarki disebut sebagai patriarkia, yang merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan lelaki sebagai pemegang kuasa utama dan mendominasi dalam peranan kepimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Sebagai contoh, dalam institusi keluarga, ayah mempunyai hak terhadap perempuan di dalam keluarga tersebut, sama ada ibu maupun anak perempuan. Dari sudut pandangan peribadi pula, budaya patriarki ini merupakan akar terhadap munculnya kekerasan yang dilakukan oleh lelaki kepada wanita. Atas dasar hak-hak istimewa yang dimiliki oleh lelaki, mereka merasakan mereka mempunyai hak untuk mengeksploitasi tubuh wanita. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, patriarki merupakan sistem masyarakat yang sebahagian besar kekuasaannya dipegang oleh kaum lelaki. Tidak dapat dinafikan, budaya patriarki sering dijadikan latar belakang beberapa novel sastera di Indonesia, iaitu novel Gadis Pantai yang sedang kita kaji sekarang, Perempuan Berkalung Sorban, Perempuan di Titik Nol dan lain-lain lagi. Perkara ini telah memberikan pengaruh terhadap penulisan novel sastera dengan menggunakan sudut pandangan lelaki mengenai citra wanita dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Itu sahaja daripada saya mengenai patriarki. Pembentangan ini akan diteruskan oleh pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Wan Asmah. Nama saya Intan Diana binti Abdul Latif. Bahagian yang saya akan bincangkan ialah berkenaan dengan sinopsis novel Gadis Pantai. Di sini saya akan bacakan secara ringkas berkenaan dengan novel ini. Novel Gadis Pantai ini menceritakan tentang seorang gadis pantai yang masih berumur 14 tahun. Sehari-harinya gadis tersebut bekerja menumbuk udang dan membenahi jala untuk mencari ikan di laut. Satu hari, ada seorang utusan menemui ayah gadis pantai untuk meminta anaknya dinikahkan dengan Bendoro. Ayah gadis pantai menyetujuinya, lalu gadis pantai dinikahkan dengan berwakilkan keris kerana Bendoro tidak dapat hadir. Setelah bernikah dengan Bendoro, kehidupan gadis pantai menjadi berubah. Ia dipanggil dengan gelaran Mas Nantin dan tidak dibenarkan melakukan apa-apa pekerjaan kecuali atas arahan Bendoro. Di sini kita dapat lihat secara ringkasnya bahawa novel ini berkenaan dengan kisah seorang gadis yang dipaksa berkahwin oleh ibu bapanya. Lalu bagaimana kehidupan gadis ini berubah daripada orang kampung yang pekerjaannya ialah menangkap ikan dan kepada golongan bangsawan. Terima kasih saudari pembentang. Seterusnya saya akan sambung untuk bahagian isi pula. Pada bahagian isi, iaitu citra wanita bawah penguasaan patriarki dalam novel Gadis Pantai, dapat saya senaraikan secara ringkas. Terdapat 5 citra wanita yang telah kami perolehi. Yang pertama adalah wanita sebagai mangsa kekerasan. Yang kedua adalah tiada kebebasan hak asasi atau bersuara. Ketiga adalah berlakunya diskriminasi jantina. Keempat adalah perbezaan status sosial. Dan akhir sekali, citra wanita yang terdapat dilihat melalui keterpaksaan wanita untuk menjadi lembut dan cantik, walaupun itu sifat asli wanita. Untuk pergi dengan lebih dalam tentang semua perkara ini, tentang isi yang kami peroleh ini, saya berikan pembentangan ini kepada rakan sekumpulan saya. Oleh itu, pembentangan ini akan diteruskan oleh saudari Intan Nadia. Dipersilakan. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan isi pertama saya iaitu wanita sebagai mangsa kekerasan di bawah citra wanita di bawah penguasaan patriarki. Seperti yang kita ketahui, patriarki ialah satu sistem di mana lelaki dominan daripada wanita. Berikut merupakan contoh ayat. Ya, orang kebanyakan seperti saya inilah. Bekerja berat tapi makan pun hampir tidak. Yang kedua, saya kahwin dan kerana sudah kahwin lantas dianggap dewasa oleh lura, lantas saya dikirim ke Jepara sana buat kerja rodi, tanam coklat. Suami saya ikut, 4 bulan lamanya mas ganteng, anak saya gugur sebelum dapat menghirup udara.
Perut saya disepak mandor. Ini kerana saya pening duduk berteduh di bawah pohon. Mandor menarik-narik tangan saya supaya kerja lagi. Tapi saya sudah lemas. Dia sepak perut saya. Berdasarkan contoh ayat tersebut, kita dapat lihat wanita itu dilayan dengan kasar tanpa belas kasihan. Bukan dilayan dengan kasar, tapi dilayan dengan keras di mana bujang perempuan terpaksa bekerja walaupun dan walaupun sedang hamil. Sebaliknya, wanita harus dilayan dengan baik. Tambahan pula, wanita itu sendiri lembut sifatnya dan tidak perlu dilayan dengan kasar. Ini kita dapat jelas lihat bahawa citra wanita di bawah penguasaan patriarki telah diketengahkan dalam novel ini. Sememangnya citra wanita di bawah penguasaan patriarki yang dihadirkan dalam novel Gadis Pantai dapat dilihat melalui tanggapan kritikan feminis yang dilakukan oleh pengarang iaitu Pramodia Antatu. Dapat dikatakan bahawa pengarang telah menampilkan watak wanita yang serba kekurangan melalui karya ini. Antara salah satunya citra wanita yang tiada kebebasan hak asasi atau bersuara. Terdapat beberapa contoh ayat yang dapat saya tunjukkan berkaitan dengan ketiadaan hak asasi atau bersuara. Contoh ayat pertama, ia hanya tahu, ia hanya kehilangan seluruh hidupnya. Kadang dalam ketakutan ia bertanya, mengapa tak boleh ia tinggal di mana ia suka, di antara orang-orang tersayang dan tercinta, di bumi dengan pantai ombaknya yang amis. Situasi ini menunjukkan situasi di mana dia sedang menangis apabila dia mengetahui sesuatu yang tidak pernah dialami akan terjadi. Dapat saya huraikan bahawa gadis pantai sendiri tiada hak asasi untuk menentukan kehidupannya. Dia terpaksa meninggalkan kampung dan menetap di gedung berdoro serta hidup bersama seorang lelaki yang tidak pernah diketahuinya langsung. Hal ini sememangnya kerap berlaku di bawah penguasaan patriarki kerana lelaki yang berkuasa dan menentukan segala-galanya. Dalam situasi sekarang, bapanya yang menentukan kehidupannya dalam pernikahan. Gadis pantai dianggap tidak layak untuk berkata apa-apa dan hanya perlu akur serta tunduk terhadap perintah lelaki tua iaitu ayahnya. Seterusnya, contoh ayat kedua pula, bahkan mau menangis pun ia takut, berfikir pun takut. Ayat kedua ini menunjukkan situasi di mana pertama kali Bendoro mendekatinya. Jelas dapat dilihat bahawa hak asasi gadis pantai dirampas apabila dia berkata hendak menangis pun dia takut. Jadi dalam konteks ini gadis pantai tidak mempunyai hak untuk membuat pilihannya sendiri untuk menangis atau berfikir. Disebabkan pengaruh penguasaan patriarki ini, lelaki dianggap sebagai dominan. Oleh itu, gadis pantai perlu akur akan perintah suaminya untuk tidak menangis. Perkara ini jelas membuktikan bahawa wanita tiada kebebasan hak asasi atau bersuara dalam melakukan sesuatu perkara. Jelas hak itu dirampas secara paksa. Contoh ayat yang ketiga pula ialah, mengapa kau telah dicerai? Situasi ini menunjukkan apabila situasi gadis pantai asyik bertanyakan ayahnya mengenai mengapa dia tidak boleh tinggal di gedung bendoro bersama bendoro lagi. Contoh ini menunjukkan di mana gadis pantai telah diceraikan tanpa persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Ia hanya disetujui oleh pihak bendoro sahaja. Kejadian ini menunjukkan bahawa sesungguhnya wanita serba kekurangan melalui kritikan feminis yang dilakukan. Gadis pantai sentiasa mempunyai nasib yang malang. Dapat dikaitkan bahawa gadis pantai tidak tahu dia sudah menikah, malah bercerai juga dia tidak tahu. Jelas gadis pantai juga tiada hak untuk menentukan atau memilih setuju atau tidak, dan hak untuk mengetahui sesuatu yang penting juga tidak dipunyainya. Ayat berdasarkan ketiga-tiga contoh yang diberikan ini, tidak dapat dinafikan lagi citra wanita di bawah penguasaan patriarki menunjukkan kedudukan wanita teramatlah rendah. Oleh itu, pembentangan ini akan diteruskan dengan pembentang yang seterusnya. Isi citra wanita di bawah penguasaan patriarki dalam novel Gadis Pantai seterusnya ialah diskriminasi gender. Di mana diskriminasi gender ni, wanita ni tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dan golongan lelaki lebih berkuasa berbanding wanita. Okay, antara contoh yang dapat kita lihat dalam teks iaitu di muka surat 112. Kau milikku, aku yang menentukan apa yang kau boleh dan tidak boleh, harus dan mesti kerjakan. Diamlah kau sekarang, malam semakin larut. Ini menunjukkan teks antara Bendoro dan isterinya iaitu Mas Ngantek. Di mana dari teks ini dapat kita lihat bagaimana perempuan ni tidak boleh melampaui suaminya.
dan perempuan mestilah patuh dan taat kepada suami. Mereka tidak dapat memberikan pandangan mereka sendiri dan mereka tidak berdaya dan berkuasa untuk memberikan pandangan mereka. Ini menunjukkan bagaimana wanita dianggap lemah. Contoh teks yang seterusnya yang dapat kita lihat berkaitan dengan diskriminasi gender, iaitu pada muka surat 251. Jadi sudah lahir dia, aku dengar perempuan bayimu benar, saya bendoro. Cuma perempuan mendoro membalikkan badan, keluar dari kamar sambil menutup pintu kembali. Ini menunjukkan si bendoro ni dia tidak mengiktiraf anaknya disebabkan oleh jantina anaknya perempuan. Bagi bendoro, perempuan ni adalah tidak memberikan faedah dan perempuan dianggap lemah dan menyebabkan bendoro dia kecewa apabila mengetahui jantina anaknya adalah perempuan, dan ini menunjukkan diskriminasi gender yang jelas ditunjukkan dalam teks ini. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, isi yang saya akan bincangkan berkenaan wanita di bawah penguasaan patriarki lelaki dalam novel Gadis Pantai ialah berkenaan dengan perbezaan status sosial. Sebagai contoh, dalam novel ini, wanita digambarkan mempunyai status sosial yang rendah berbanding lelaki. Terdapat 3 isu utama yang terdapat dalam perbezaan status sosial, iaitu yang pertama ialah gadis pantai merupakan seorang anak nelayan yang tinggal di pantai, manakala bendoro merupakan seorang bangsawan dari kota. Perbezaan status sosial ini menyebabkan gadis pantai tidak setara dengan bendoro dan hanya menjadi isteri sementara untuk memuaskan nafsu bendoro semata-mata. Seterusnya, perbezaan status sosial yang terdapat dalam novel ini ialah golongan wanita tidak dibenarkan bekerja. Wanita hanya bertanggungjawab untuk menjaga suami dan menguruskan rumah tangga semata-mata. Hal ini dapat kita lihat melalui teks yang terdapat di bawah. Melalui teks ini, kita dapat lihat bahawa emak gadis pantai telah menasihatinya supaya taat kepada suami, tidak kira apa jua keadaan. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa status sosial wanita berada pada taraf yang rendah berbanding lelaki. Wanita tidak dibenarkan menderhaka kepada lelaki kerana dianggap berdosa. Akhir sekali, perbezaan status sosial yang terdapat dalam novel ini ialah golongan wanita tidak diberikan peluang mendapat pendidikan. Hal ini menyebabkan golongan wanita kebanyakannya buta huruf. Sebagai contoh, melalui teks di bawah, kita dapat lihat bahawa gadis pantai tidak tahu membaca melalui perbualannya bersama Madidah. Oleh yang demikian, hal ini jelaslah menunjukkan bahawa dalam masyarakat dahulu, kedudukan wanita sangat rendah kerana wanita tidak diberikan peluang untuk belajar berbanding golongan lelaki. Hal ini menyebabkan kebanyakan daripada mereka adalah buta huruf. Okey, seterusnya saya akan teruskan untuk isi yang kelima, iaitu keterpaksaan wanita yang lemah untuk menjadi lembut dan cantik. Kita lihat kepada contoh teks. Saya masukkan 2 contoh teks yang saya perolehi daripada Gadis Pantai. Di mana contoh teks yang pertama adalah, di sini kau tak boleh kerja. Tanganmu harus halus seperti beludu. Wanita utama tak boleh kasar. Di sini kita dapat melihat bahawa apa yang ingin disampaikan di sini adalah di mana kita tahu bahawa gadis pantai merupakan wanita yang kuat, cekal dan kasar. Dalam konteks ini, tetapi dalam konteks ini, gadis pantai dapat dilihat secara terpaksa untuk menjadi seorang perempuan yang mempunyai sifat kelembutan dan kecantikan fizikalnya. Hal ini kerana budaya patriarki atau dominan lelaki pada zaman itu menyebabkan bendero menginginkan dan mempunyai nilai rasa terhadap wanita yang cantik rupa parasnya. Jadi, bagi melayani bendero, gadis pantai terpaksa menjadi lembut dan cantik, walaupun sifat itu sendiri merupakan sifat asli seorang wanita. Namun, keberadaannya di kampung nelayan membuatkan sifat lembutnya dahakis. Seterusnya kita lihat kepada contoh
teks yang kedua, dan waktu bujang itu menghias tepi-tepi mata wanita pantai dengan celak buatan Arab terdengar dari lagi suaranya. Biar mata kelihatan dalam, biar nampak punya pembawa. Di sini ianya menjelaskan bahawa keadaan gadis pantai sebagai seorang perempuan yang selalu dikaitkan dengan keindahan, iaitu cantik, paras rupa yang menawan, rupawan. Hal ini dapat menunjukkan bahawa perbezaan gender di mana seorang perempuan selalu dikaitkan dengan benda-benda perhiasan yang mudah membuatnya lebih menarik. Perempuan selalu diinginkan untuk mempercantikkan diri untuk dipersembahkan kepada kaum lelaki. Macam itulah apa yang ingin saya sampaikan mengenai keterpaksaan wanita yang lemah untuk menjadi lembut dan cantik. Di mana kita lihat ataupun sifat semula jadi yang dialami, yang dimiliki oleh gadis pantai adalah seorang yang kasar, kuat. Tetapi diubah kerana keterpaksaan wanita untuk lembut dan untuk menjadi lembut dan cantik. Okey, itu saja. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa kritika feminisme ini merupakan konflik yang menuntut keserataan darjat antara golongan lelaki dan wanita. Tambahan pula jelas dapat lihat kritika feminisme iaitu bagaimana cerita wanita di bawah penguasaan patriarki yang telah dikemukakan oleh pengarang dalam novel Gadis Pantai ini. Membaca juga dapat melihat dalam novel ini berkaitan dengan bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap wanita dan bagaimana kehidupan dan layanan wanita di dalam novel Gadis Pantai ini. Untuk bibliografi pula, kumpulan kami telah merujuk beberapa buah rujukan di mana seperti yang kita sedia maklum bahawa terdapat juga rujukan yang menjadi rujukan pertama kita adalah novel Gadis Pantai itu sendirilah, dan di mana beberapa lagi kajian ataupun daripada internet yang juga menjadi tunjang utama dalam penghasilan kita punya pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Bye.